Untuk waktu ini kita nak bawakan segmen yang terakhir dalam Selamat Pagi Malaysia, iaitu berkaitan dengan dasar komuniti negara mampu ubah kualiti hidup rakyat. Betul, dan dasar ini telah pun digagaskan dan juga dilancarkan oleh Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan sebulan yang lalu di Puchong, dan ini merupakan salah satu daripada inisiatif oleh Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan untuk melihat kesejahteraan masyarakat di kawasan komuniti, khususnya di kawasan-kawasan bandar. Ya, jadi kita terus bersama-sama dengan tetamu pada waktu ini. Kita ada Datuk Dr. Mary Wong Lailin, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Dan pertama sekali, pelancaran dasar komuniti negara di Puchong tempoh hari yang merupakan permulaan kepada aktiviti yang bakal dirancana oleh KPKT. Jadi apakah sebenarnya asas kepada pelaksanaan dasar ini? Ya, memang pelancaran tu berjalan dengan lancar dan asas kepada dasar ini ialah sebenarnya kita nak memberdayakan komuniti. Di sini kita tahu di kalangan masyarakat PPR mempunyai banyak isu-isu seperti kebersihan, seperti mereka sikap yang tidak bertanggungjawab untuk menjaga ruang tempat masing-masing. Jadi kita nak memberdayakan komuniti supaya mereka dapat menjaga kawasan perumahan mereka dengan terbaik dan terurus. Okay. Kalau kita lihatkan di buku pengenalan dasar komuniti negara yang dilancarkan oleh KPKT, ada 8 kluster kesemuanya. Jadi memberi fokus kepada 8 bidang utama dan juga 8 kluster untuk mengubah minda serta sikap komuniti di sebuah lokaliti perumahan, khususnya perumahan berstrata. Mungkin Datuk boleh ceritakan tentang kluster-kluster ini dan juga asas pada dasar komuniti ini. Kita mempunyai 8 kluster di bawah dasar komuniti negara dan kluster ini merupakan aktiviti yang boleh dilaksanakan di bawah dasar ini. Contohnya, yang kluster pertama kita ada infrastruktur dengan penyelenggaraan, di mana kita memberdayakan komuniti untuk menjaga, menyelenggarakan kawasan masing-masing. Dan kita ada kluster yang kedua ialah kebersihan, alam sekitar dan kesihatan. Dan kluster ketiga keselamatan. Kita ada juga kluster keempat iaitu pendidikan dan kemahiran. Mereka juga diberdaya untuk meningkatkan kemahiran dan sebagainya. Dan kelima ialah keprihatinan terhadap kanak-kanak warga emas, orang kurang upaya, wanita, ibu tunggal dan yang daif. Yang keenam ialah keusahawanan dan perniagaan sosial. Kita ada yang ketujuh perkhidmatan sosial dan terakhir sekali sukan dan rekreasi. Inilah merupakan kluster-kluster di bawah dasar komuniti negara yang kita nak laksanakan. Dan bagaimana dasar komuniti negara ini boleh meningkatkan lagi taraf hidup dan juga kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan bandar ni, Datuk? Sebenarnya dasar ini dapat membantu penduduk PPR ni dengan di mana mereka boleh melaksanakan aktiviti sendiri. Kita nak satu hari nanti dengan kerjasama daripada pihak kerajaan, daripada pihak swasta dan NGO, pihak komuniti di PPR ni dapat diberdayakan untuk melaksanakan program masing-masing. Di situlah kalau mereka dapat menjaga tempat mereka dengan terbaik, mengadakan aktiviti dengan budak-budak atau pihak belia, dan kita nak memberi satu contoh kepada mereka supaya mereka sendiri akan melaksanakan satu hari nanti. Okey. Bersandarkan kepada aktiviti yang telah dilaksanakan di bawah dasar komuniti negara, apakah impak dan juga hasilnya melihat kepada pembaruan pelaksanaan dasar ini? Ya, impak dia ialah seperti mana yang saya cakapkan tadi, kita nak satu hari nanti kawasan perbandaran perumahan sekitar PPR ni atau golongan B40 ni akan dapat dijadikan satu kawasan perumahan yang terurus, yang terbaik, di mana tak perlu lagi kerajaan menyumbang duit untuk membuat penyelenggaraan dengan kos yang tinggi, di mana semua dari segi penyelenggaraan akan dibuat dengan teratur, terurus, kebersihan, contohnya sampah-sampah dapat diuruskan dengan terbaik, persekitaran yang lebih selesa, lebih selamat untuk penduduk. Okey, baik. Dan dalam masa yang sama, kebajikan rakyat khususnya kategori B40 di bandar diberi keutamaan dalam dasar komuniti negara. Jadi kita memikirkan bahawa apa yang kita nak buat pasti ada cabarannya. Jadi apa mungkin cabaran dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pada hari ini?
cabaran kita yang kita hadapi dengan pihak B40 ialah kita nak mereka yang pertama ni membayar fee penyelenggaraan, membayar sewa dan juga mereka dapat menjaga ruang di antara sesama sendiri. Contohnya di kawasan berserata, mereka berkongsi tempat yang sama di satu kawasan perumahan. Jadi kita berharap sikap bertanggungjawab tu, sikap yang sense of belonging, sense of ownership tu ada, di mana mereka dapat menjaga tempat masing-masing, prihatin kepada jiran tetangga mereka yang daif, mereka yang bermasalah, golongan yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Jadi sebagai satu komuniti setempat, saya rasa yang penting ialah mereka perlu prihatin kepada jiran tetangga dan sebagainya dalam satu kawasan perumahan. Baik, usaha ini juga bukan sahaja melibatkan komitmen kerajaan tetapi juga turut disokong oleh pihak swasta dan sebagainya. Mungkin pelibatan pihak swasta akan lebih terus menjana usaha-usaha ini ke arah penambahbaikan pada masa depan? Ya, memang sekali. Kita sangat mengharapkan penglibatan daripada pihak swasta sebab semasa pelancaran dasar komuniti negara di Puchong tempoh hari, banyak syarikat-syarikat swasta telah menampil diri ke depan untuk membuat CSR di kalangan penduduk PPR ni, dan ini menunjukkan satu pembangunan yang terbaik bagi penduduk PPR sebab sekiranya pihak swasta juga melibatkan diri, mereka boleh bantu selain pada kerajaan, mereka juga boleh bantu meningkatkan taraf hidup penduduk di PPR. Contohnya mereka ada setengah yang menyediakan perpustakaan, ada setengah yang menyediakan tempat yang lebih selesa untuk tabika, dan ada setengah juga menggaji seorang coach badminton untuk datang mengajar budak-budak, dan bermacam-macam aktiviti dan program boleh dilaksanakan oleh pihak swasta. Ya, dan setakat ini macam mana Datuk melihat respon daripada kalangan penduduk masyarakat itu sendiri? Sebab dasar ini masih baru, kita dah lancarkan projek berintis di PPR Lembah Subang 2. Jadi daripada penglibatan penduduk itu sangat menggalakkan sebab mereka telah menampil diri ke depan untuk memberitahu kita bahawa inilah program yang kita nak laksanakan. Bila kita sampai satu tahap di mana penduduk sendiri atau komuniti di kawasan perumahan sendiri yang akan mencadangkan dan melibatkan diri dengan secara lebih langsung dalam menganjurkan satu aktiviti, ini merupakan satu kejayaan dalam dasar ini. Baik, ke mana pula dasar komuniti negara akan menjelajah selepas ini, Datuk? Yang seterusnya kita berharap menubuhkan pejabat sekretariat komuniti ini di PPR Kota Baru yang baru pada 20 hari bulan April ni. Dan Datuk juga mewakili Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Apakah harapan Datuk melihat kepada pelaksanaan dasar ini dan juga untuk melihat 2019 sebagai tahun yang lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya? Ya, betul. Sebab tahun ini kita bercadang untuk menubuhkan 19 lagi selepas kita tubuhkan yang projek rintis tu. Jadi dalam tahun ini kita harap dapat menubuhkan 19 lagi pejabat muafakat komuniti di semua negeri di Malaysia. Jadi ini akan menjadi satu cabaran untuk kita dan juga satu tindakan oleh KPKT untuk memberdayakan komuniti terutamanya di kawasan PPR. Ya, baik. Dan harapannya selepas ini kualiti hidup rakyat akan dapat dipertingkatkan sesuai sekali apa yang disebut dalam dasar komuniti negara, membentuk komuniti dan generasi mampan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Mary Wong Lailin, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan.